saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Kemahiran komunikasi kepengurusan merujuk kepada kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam konteks organisasi atau pengurusan. Aspek kemahiran berkomunikasi kepengurusan mencangkup kemampuan untuk memahami dan memenuhi keperluan komunikasi dalam situasi pengurusan, seperti dalam mempengerusikan mesyuarat atau berkomunikasi dengan ahli pasukan. Beberapa aspek kemahiran komunikasi kepengurusan yang penting antara lain ialah kemampuan mendengar, kemahiran penyampaian, keupayaan kepimpinan, kemahiran perundingan dan kemahiran bertutur. Dalam dunia perniagaan dan pengurusan, kebolehan berkomunikasi dengan baik adalah sangat penting untuk matlamat organisasi dapat dicapai dan mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan produktif. Oleh itu, pembangunan kemahiran komunikasi kepengurusan perlu menjadi keutamaan kepada individu yang ingin berjaya dalam dunia pengurusan organisasi. Assalamualaikum dan selamat Nama saya Muhammad Aziz bin Imran. Pembukaan materi saya 29015. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dalam menerangkan tentang isu-isu komunikasi dalam organisasi. Terdapat beberapa contoh yang telah kami ambil, iaitu kekurangan mendengar, kekurangan penjelasan, perbezaan penggunaan bahasa, berat sebelah dan konflik. Kekurangan mendengar, gangguan yang boleh menyukarkan untuk maklumat yang ingin disampaikan itu tidak jelas ataupun tidak tercapai. Kekurangan mendengar ini selalu ataupun terjadi di mana-mana di dalam organisasi disebabkan penghalang ataupun gangguan yang menyukarkan lagi di antara satu pihak untuk menyampaikan satu maklumat informasi yang penting ke satu pihak. Seterusnya, kekurangan penjelasan, di mana kegagalan dalam mengatur untuk menyampaikan satu maklumat dan info itu dengan jelas yang pada akhirnya mengakibatkan salah faham antara pihak tersebut. Ini adalah kerana kekurangan penjelasan ataupun kekurangan knowledge, pengetahuan tentang terhadap apa yang ingin dijelaskan. Kemungkinan individu tersebut mempunyai kekurangan informasi untuk menguatkan lagi penjelasan mereka. Seterusnya, perbezaan penggunaan bahasa. Perbezaan bangsa atau kaum yang memiliki penggunaan bahasa yang berlainan itu tidak dapat dilancar dengan sebaiknya. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai jenis bahasa, seperti Indian mempunyai bahasa Tamil, Chinese mempunyai bahasa Mandarin dan lain-lain lagi. Dalam untuk menterjemahkan lagi penggunaan bahasa ini, mereka selalunya dalam organisasi akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka untuk menyampaikan atau berkomunikasi di antara satu pihak ke satu pihak. Selain itu, berat sebelah. Kecenderungan terhadap orang yang kumpulan dalam organisasi yang memiliki sifat tidak sama rata dalam persekitaran tempat kerja. Ini boleh dikategorikan dalam satu kumpulan yang tidak mempunyai kerjasama di antara satu sama lain kepada pihak lain. Dan akhir sekali adalah konflik, perselisihan faham yang disebabkan ketidaksefahaman antara pihak. Konflik adalah satu benda yang selalu terjadi di mana-mana organisasi. Ini adalah isu hangat ataupun boleh dikatakan utama di mana-mana organisasi. Ini disebabkan informasi komunikasi yang ingin disampaikan itu adalah tidak jelas ataupun kekurangan penggunaan bahasa yang mudah jelas difahami oleh orang lain. Terdapat beberapa konflik yang mengakibatkan vibe ataupun kecenderungan negatif ke arah negatif yang mengakibatkan pada akhirnya pihak tersebut tidak memberikan kerjasama ataupun tidak berkesefahaman. Selamat sejahtera kepada lecturer. Nama saya Laurencia Ana Perempuan Dewasa Gayam, nombor matrik 290375. Dalam video ini, saya akan jelaskan tentang apakah model komunikasi kepengurusan dengan isu yang telah dikenal pasti dalam organisasi. Komunikasi adalah perwakilan bergambar proses, komunikasi, idea, pemikiran ataupun konsep. Dalam model komunikasi ini, terdapat 4 komponen, iaitu sender, pengiring, message, pesan, channel, media dan juga receiver, penerima. Sender iaitu pengiring. Pengiring dalam kata lain juga dipanggil sumber. Pengiring adalah orang yang memindahkan maklumat kepada penerima dengan teliti meletakkan fikiran kata-kata.
Seseorang individu mesti mempunyai kemahiran komunikasi yang cemerlang dalam organisasi masing-masing untuk menjadikan komunikasinya berkesan dan juga mewujudkan impan di kalangan pendengar di organisasi. Terusnya adalah mesej, pesan. Mesej ialah bahan yang dihantar oleh pengiring kepada penerima dengan berbentuk suara, audio, teks, video ataupun media lain. Komunikasi mewakili keupayaan pekerja untuk menyatakan matlamat, rancangan dan keperluan untuk membentuk lisan dan bertulis. Kemahiran komunikasi yang dibangunkan dengan baik boleh membantu kita menyelesaikan tugasan dalam organisasi. Yang ketiga adalah channel media. Media adalah medium untuk menyampaikan mesej kepada hayalan sasaran. Ruang kerja yang teratur boleh membantu kita menjimatkan masa dalam organisasi dengan menghalang kita daripada mencari bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugasan. Selain itu, ia juga membantu mengukurkan keupayaan perancangan setiap pekerja di tempat kerja. Keempat adalah receiver, penerima. Penerima harus berada pada platform yang sama dengan pembesar suara untuk aliran maklumat yang lancar. Dengan menggunakan cara yang betul untuk berkomunikasi adalah kemahiran yang penting kepada setiap pekerja dalam organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya mengucapkan kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Nama saya David Anthony, anak lelaki Anthony Samin dengan muka metrik 290112. Ingin membentangkan tentang pandangan dan idea kumpulan kami tentang kemahiran dalam komunikasi berpengurusan. Pengurusan masa yang berkesan adalah penting untuk organisasi dalam dunia yang pesat berubah. Tetapi ia boleh menjadi sukar terutamanya dalam organisasi yang besar dan kompleks. Untuk menangani isu pengurusan masa, komunikasi yang berkesan adalah penting. Harapan dan matlamat yang jelas harus dimaklumkan kepada ahli pasukan oleh pengurus dan mempunyai kemahiran komunikasi yang kuat. Delegasi juga penting untuk membahagikan tugas dan tanggungjawab di kalangan ahli pasukan dan untuk memberi pengurus lebih masa untuk aktiviti penting. Kemahiran komunikasi yang berkesan juga membantu pengurus mewujudkan hubungan yang berjaya dengan ahli pasukannya, menggalakkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap pengurusnya. Dengan kemahiran komunikasi yang berkesan, pengurus boleh memastikan pasukan mereka beroperasi dengan cekap dan lebih produktif. Sekarang saya ingin menerangkan tentang cadangan, proses dan strategi komunikasi berpengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan isu yang dikenal pasti, iaitu kesuntungan masa. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas dan mudah. Komunikasi yang jelas dan mudah adalah penting untuk pengurusan masa yang berkesan. Pengurus mesti menyampaikan objektif dan matlamat dengan berkesan kepada pasukan mereka untuk mengurangkan salah tanggapan dan ketidakpastian. Ini membolehkan ahli pasukan mengutamakan kerja mereka dan memberi tumpuan kepada aktiviti yang lebih penting yang akan menghasilkan pengurusan masa yang lebih cekap. Yang kedua adalah delegasi kerja yang berkesan. Delegasi kerja yang berkesan adalah penting untuk mencapai objektif kerja yang telah ditetapkan dan pengurusan masa yang berkesan. Pengurus perlu mentarifkan atau menjelaskan tugas dan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh ahli pasukan untuk memastikan pemahaman yang betul dan memudahkan pengagihan kerja di dalam kalangan ahli pasukan. Ini akan membebaskan masa pengurus untuk menumpukan perhatian pada tanggungjawab yang lebih penting dalam organisasi tersebut.
Yang ketiga adalah pemantauan daripada pengurus. Pengurus perlu memantau penggunaan masa ahli pasukan dalam pelbagai aktiviti dan projek untuk mengurangkan pembaziran masa. Pelbagai aplikasi perisian boleh digunakan untuk menjejaki dan melapor penggunaan masa oleh ahli kumpulannya. Yang empat adalah maklum balas berkala. Maklum balas berkala penting dalam pengurusan masa. Pengurus harus memberikan kritikan konstruktif yang menunjukkan peluang untuk pembangunan dan menunjukkan tempat di mana masa boleh dijimatkan. Ini akan membantu ahli pasukan bekerja lebih produktif dan menjimatkan masa untuk aktiviti yang tidak penting. Yang kelima adalah memberi latihan dan pembangunan. Pengurus harus memberi latihan dan pembangunan kepada ahli pasukan untuk membantu mereka menjadi pengurus yang lebih baik. Ini dapat merangkumi arahan tentang pengurusan waktu, perisian pelaporan waktu dan keahlian terkait lainnya. Nombor 6 adalah saluran komunikasi yang berkesan. Pengurus perlu mencipta saluran komunikasi yang efektif dengan ahli pasukan untuk memastikan komunikasi yang berkesan. Contohnya termasuk pertemuan berkala pasukan, percakapan individu dan surat elektronik. Melalui saluran komunikasi yang efektif, kepercayaan dan rasa hormat antara pengurus dan ahli pasukan lebih dapat dipupuk. Yang terakhir adalah prioriti. Pengurus perlu membantu ahli pasukan menetapkan prioriti untuk pengurusan masa yang berkesan. Dengan menguruskan masa mereka dengan baik, ahli pasukan akan dapat mengutamakan dan menghabiskan sebahagian besar masa mereka pada tugas yang paling penting dahulu. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diberikan daripada kajian yang kami laksanakan ialah kemahiran komunikasi kepengurusan merupakan aspek penting dalam pengurusan organisasi yang berkesan. Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, organisasi boleh menyediakan latihan dan bengkel yang menumpukan pada peningkatan pendengaran aktif, mengatur pemikiran sebelum berkomunikasi, menggalakkan penggunaan bahasa biasa dan mewujudkan persekitaran tempat kerja yang inklusif dan mesra. Mereka juga boleh mengambil tindakan untuk menguruskan berat sebelah dan konflik di tempat kerja, menggalakkan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap pelbagai perspektif dan kesediaan untuk mempertimbangkan sudut pandangan alternatif. Dengan meningkatkan kemahiran komunikasi, kepengurusan, organisasi boleh meningkatkan kerjasama, kreativiti, inovasi dan produktiviti di tempat kerja.